riak ataupun ujub dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh, sebab ramai orang WhatsApp dekat Ana, ramai orang Messenger dekat Ana supaya Ustaz cerita sikit tentang sedekah yang menunjuk atau zahir atau sedekah yang sebaliknya. Jadi apa nama ayat ini juga mungkin Datuk Dr. Zaharik boleh kupas sikitlah lebih kurang. Kita tidak mau kaitkan dengan mana-mana pihak. Cuma kita nak jelaskan dengan ayat ini, maksud dia apakah kita boleh mengambil video, kemudian kita contoh dia lah Datuk Zaharik bakal kita ni, dia mengambil beli barang dekat dekat kedai pasaraya dan sebagainya, maka dia kata sekarang saya dekat kampung sekian untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Apakah ini tidak termasuk dalam keadaan riak ataupun ujub dan sebagainya? Mungkin Datuk boleh bincangkan rasa lebih luas. Banyak netizen dan viewer ataupun penonton malam duk tanya soalan yang sama. Saya ingat dekat 5-60 soalan. Mungkin Datuk sila jelaskan, insya-Allah. Kita kongsi sama-sama. Silakan Datuk. Saya ambil mudah sajalah dalam isu berkaitan tentang berkaitan tentang hati ni. Nabi SAW pun dah sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia ada niat. Niat ini kita tidak boleh nilai. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah menulis satu buku yang dikatakan buku rujukan untuk pakar-pakar psikologi. Datuk Dr. Abdullah Bakhairi tahulah isu ni. Maksudnya kita akan rujuk. Bahkan Barat pun dia banyak merujuk kepada kata-kata Al-Ghazali. Dia rujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita sebut mengenai hati ni, Imam Al-Ghazali pun jelaskan, hati ni kita tidak boleh nilai. Kita tidak boleh lihat, kita tak boleh nak kata, nak menghukum tanpa sebarang bukti. Al-aslu adamu. Asal pada manusia itu dia tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan buruk. Yang ada hanya kebaikan padanya. Oleh sebab itu saya melihat semua yang buat benda baik ni, kita kena husnuzan bin nas. Buat baik dulu kepada manusia. Maksudnya kita baik sangka. Saya tahu Ustaz Al Khairi suka berjerkah. Saya kena baik sangka lah pada Ustaz Al Khairi. Saya tahu perangai dia macam tu. Kalau dia tak jerkah, dia mungkin boleh kena stroke. Kan? Jadi biarkan dia jerkah. Aku tidak kena mengenal dengan ini cerita. Mana? Aku tidak kena mengenal. Tak cerita. Jadi kita baik sangka dulu. Tengok orang buat baik, kita kena puji. Itu sebabnya Nabi ajar bila kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita kena sebut Subhanallah, Masya Allah. Melihat kepada kebesaran tu, lihat kepada kebaikan, pujilah dengan kebaikan. Nombor dua, kalau katakanlah kita melihat orang itu dia ada nilai-nilai yang tidak baik, contoh. Bukan kita menegur dengan cara di hadapan khalayak. Itu kita nak menjatuhkan orang tersebut. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala jelaskan apa? Dia kata manusia yang menegur dia khalayak ramai, dia sebenarnya bukan nak membaikkan keadaan kamu, tetapi nak burukkan lagi keadaan kamu. Jadi dalam hal ini, saya yakin apabila sahabat-sahabat kita yang buat benda baik, yang buat yang membantu orang-orang susah, bukan untuk riak ataupun menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi bertujuan pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia nak mewujudkan sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk mengajak orang buat benda yang sama. Tolong orang. Nombor dua, selain daripada tu, tolong ta'awun, ada sifat ta'awun. Nombor dua, nak mengajak orang agar kita sama-sama membina kebaikan daripada semua pihak. Maknanya kita kena mengajak orang untuk buat benda yang sama, yang baik ini. Mungkin orang tak tahu. Oh, tak tahu pula kat kawasan tu ada orang susah. Jadi dengan adanya sahabat kita yang menjadi wakil kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada masyarakat, maka orang yang bertanggungjawab akan lebih tahu, akan lebih mengetahui isu yang sebenar. Jadi kita sebenarnya kena positif. Bila kita negatif, negatiflah jawabnya.